Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت صاحب الجمعة والإمام ومن الله على الجمعة maksudnya siapa yang berkata-kata sudah khatibnya mereka khutbah maka sia-sia Allah pahala Jumaat. Tentu itu tidak sempurna oleh itulah ambillah ibadah pengajaran daripada khutbah yang pada sana. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. Insyaallah. الحمد لله الذي منح أحبابه حلاوة الطاعة
وعصمهم من اللغو واللهو والإضاعة، ودعاهم إلى حج بيته فأقبلوا عليه بالاستطاعة، فنالوا بذلك النعيم المقيم. أحمده سبحانه وتعالى حمد من حمد الله، فأسبغ عليه جوده وإنعامه، وأشكره شكر من أخلص لله حجه فصان قيامه، فوقاه الله عذاب الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan kamu mengerjakan suruhannya, dan pada masa yang sama kamu tinggalkan setiap larangannya, dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, pada hari ini umat Islam yang dijemput untuk menjadi tetamu Allah sedang bersiap sedia bagi melaksanakan wukuf di Arafah yang akan berlangsung beberapa hari lagi, yang mana wukuf ini merupakan kemuncak dalam ibadah haji dan juga merupakan rukun haji yang terpenting dalam ibadah haji. Manakala Idul Adha yang juga bakal disambut beberapa hari lagi oleh seluruh umat Islam, sememangnya tidak dapat dipisahkan daripada ibadah korban. Ibadah korban merupakan satu bentuk ujian terhadap ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Idul Adha juga sebenarnya adalah merupakan sambutan ulang tahun perancaran gerakan tahunan korban yang telah dimulakan sejak ribuan tahun dahulu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ini bermula dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim apabila baginda telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan inilah pengorbanan yang teragung yang pernah dicatatkan dalam lipatan sejarah kehidupan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan anak kesayangan Nabi Ibrahim, dan itulah satu-satunya yang baginda ada, dan baginda dikurniakan Nabi Ismail dalam usia baginda yang telah lanjut. Setelah Nabi Ismail meningkat usia remaja, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ismail dikorbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kerelaan hati dan bersiap sedia untuk melaksanakan tugas ini, sekalipun ianya adalah suatu ujian yang amat berat kepada mereka sekeluarga. Manakala Nabi Ismail sebagai anak pula dengan penuh kerelaan dan kesabaran
menurut perintah Allah dan menyerahkan dirinya untuk dikorbankan oleh ayahnya. Peristiwa kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan oleh ayahnya sendiri telah memaparkan kepada kita tentang kehebatan dan kekuatan iman serta keteguhan mental yang perlu kita contohi. Betapa hebatnya kepribadian seorang hamba yang sanggup mengorbankan satu-satunya anak yang dimilikinya demi semata-mata untuk menjunjung titah perintah Tuhannya. Peliharalah iman di dalam dada kita dengan sebaik-baiknya, kerana sesungguhnya iman adalah dasar yang penting yang menjadi paksi dalam kehidupan manusia. Ia juga merupakan asas kepada penerimaan sesuatu amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, sejarah pengorbanan agung itu tidak tertinggal dalam lipatan sejarah sahaja. Malah ianya akan terus dihayati sepanjang zaman demi menegakkan agama Allah. Pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama para sahabat baginda dalam menegakkan dan mempertahankan Islam juga adalah merupakan pengorbanan yang cukup tinggi nilainya. Baginda dan para sahabat telah mempertahankan Islam bukan sahaja dengan harta benda dan kekayaan mereka. Bahkan mereka juga turut mengorbankan nyawa mereka demi agama Allah. Selepas daripada kewafatan baginda, maka para sahabat terus menerus mempertahankan Islam dengan nyawa dan darah mereka. Begitulah sepanjang zaman dan sehingga kini dan selamanya ramai yang telah syahid demi mempertahankan kesucian agama Allah. Ikhwaniyal muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mereka yang berjaya di dalam kehidupan ini sebenarnya ialah mereka yang sanggup melakukan pengorbanan, sanggup berkorban masa, sanggup berkorban wang ringgit, sanggup berkorban jiwa raga, sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri demi untuk kebahagiaan dan sebagainya, kerana kejayaan dan kecemerlangan itu tidak akan datang dengan mudahnya. Sebaliknya, tanpa pengorbanan, sesuatu kejayaan dan kecemerlangan itu tidak mungkin dapat kita perolehi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kejayaan dan kecemerlangan dalam apa jua perkara sekalipun tidak akan dapat kita capai, melainkan setelah kita sanggup dan bersedia untuk berkorban harta, masa dan juga jiwa raga. Memang sukar untuk kita gambarkan betapa hebatnya peribadi mereka yang sanggup mengorbankan seluruh harta benda, mengorbankan nyawa dan darah mereka demi Allah. Tetapi inilah hakikat yang berlaku sebagaimana yang dicatatkan dalam lipatan sejarah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengorbankan keseluruhan hartanya semata-mata untuk Islam dan umatnya. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ma tarakta li'iyalik?" "Taraktu lahumullah wa rasulah." Baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu setelah seluruh hartamu dikorbankan untuk agama Allah?" Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Aku tinggalkan buat mereka Allah dan juga Rasulnya." Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di kesempatan ini juga mimbar ingin menyeru kepada kita yang berkemampuan, marilah sama-sama kita memeriahkan lagi kedatangan Idul Adha. Pada kali ini, dengan sama-sama kita melaksanakan ibadah korban dalam usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga sebagai tanda syukur kita terhadap segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita.
Tidak ada ibadah lain yang paling disukai oleh Allah pada hari korban selain daripada ibadah menumpahkan darah sembelihan korban ke bumi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawm an-nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Yang bermaksud, tidak beramal oleh seseorang anak Adam daripada suatu amal yang terlebih kasih di sisi Allah selain daripada menumpahkan darah sembelihan korban pada hari nahar. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti bersama dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Sesungguhnya darah sembelihan tersebut akan berada di sisi Allah, yakni di suatu tempat, yakni korban tersebut diterima oleh Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi. Oleh itu, perelokkanlah sembelihan korban itu. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, maka lakukanlah ibadah korban ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah, agar ianya tidak sia-sia dan diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh. Moga-moga dengan semangat pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Nabi Allah Ismail, dan juga semangat pengorbanan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan pejuang-pejuang Islam akan menjadi pedoman dan teladan kepada kita semua dalam usaha kita untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam apa jua lapangan dan bidang yang kita ceburi. Dan yang paling besar, kita mendapat kejayaan dalam kehidupan kita, bukan sahaja di dunia, bahkan apa yang lebih penting adalah di akhirat sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tetapi apa yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan ketakwaan daripada kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka yang melakukan kebaikan. Suratul Hajj ayat yang ke-37. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وأشرف عقباني واسعد العرب وإمام طيبك والحرم القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.